Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi pada muka surat 49 membahaskan tentang istilah tahyul. Pada sesi yang lalu kita bincang tentang definisi khurafah. Daripada tiga istilah yang dibahaskan, khurafat, tahyul dan mistik. Khurafat dan tahyul daripada bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Arab. Mistik tak ada bahasa Arab. Mistik datang daripada bahasa Inggeris. Tapi bila diterjemah dalam bahasa Arab, perkataan mistik tu apa istilahnya? Sebab di sana ada orientalis, mereka menulis tentang mysticism in Islam. Malah beberapa orientalis ni yang mengkaji tasawuf, mereka suka guna istilah mysticism. Hatta termasuk sarjana-sarjana tempatan Malaysia ni. Antara contohnya Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ini orang hebat lah. Dari satu aspek orang hebat. Hidup lagi dia 90 dekat 100 dah umur. Ahli falsafah. Ahli falsafah sejarah. Ada anak murid yang hebat apa semua ini. Tapi dia pun guna istilah mistik. The mysticism of Hamzah Fansuri. Dia kaji pasal Hamzah Fansuri. Dia guna istilah the mysticism of Hamzah Fansuri. Jadi kita nak fahamlah apa yang mereka fahami dengan menggunakan istilah mistik dan mysticism itu. Rupa-rupanya bila diperhatikan, mysticism itu sebahagian mereka menterjemahkan ataupun mereka menterjemahkan kepada sufism. Mereka menyamakan sufism itu kepada mysticism. Sedangkan kita orang Islam, agama Islam ni bukan agama mistik, tuan-tuan. Saya 2-3 kali nak sebut, Islam bukan agama mistik. Sebagaimana juga kita ni umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khidir. Kita dah bahas tempoh hari Ustaz Amran mungkin masa tadabbur suratul Kahfi tu, ana ada perspektif yang sedikit berbeza lah dalam kes Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kerana bila masuk kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, biasanya fokus kita kepada Nabi Khidir. Banyak tafsir, banyak perbincangan terfokus pada Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir tidak ada, kalau nak guna istilah kasar sikit, kepentingan yang besar pun pada kita. Dan watak utama dalam kisah Musa dengan Khidir adalah Nabi Musa, bukan Nabi Khidir. Sikap Musa itu patut kita contohi, bukan sikap Khidir. Khidir ni dia seorang Nabi yang saleh. Allah Ta'ala bagi ilmu laduni, yakni wahyu, untuk diri dia, tak selesai masalah. Tapi Musa seorang Nabi ulul azmi, walaupun akhirnya merendah diri nak pergi menuntut ilmu dengan Khidir, tapi walaupun dah janji, bila tengok benda mungkar, maka tetap dia tegur. Tetap dia tegur. Jadi sikap itulah yang lebih praktikal untuk kita tiru. Dalam konteks hari ini kita nak berhadapan dengan ad-dajjal min ad-dajajilah, dajjal-dajjal kecil yang duk rosakkan agama ini. Jadi saya cuba bawa perspektif itu, tulislah di Facebook, dah bincang dengan Dr. Basit dan seumpamanya. Mereka pun macam termenung sekejap, tak payah sering. Sebab anak kata kita perhati betul-betul. Dalam kisah ni, sebab matlamat suratul Kahfi adalah untuk menghadapi fitnah Dajjal. Daripada kisah Ashabul Kahfi, Sahibul Jannatain, kemudiannya Musa dan Khidir, dan seterusnya kisah Zulqarnain. Ini semua fitnah harta, fitnah agama, fitnah yakni ujian Fitnah yakni ujian agama, akidah nak selamat lagu mana.
Maka diajar dalam suratul Kahfi ni cara nak selamat. Asingkan diri, keluar negara ke lagu mana kalau tekanannya terlalu dahsyat di situ. Nah, baik, dalam kisah sahibul jannatain, jangan sombong, harta banyak begitu begini, nanti akan hatta sehingga sanggup melafazkan lafaz-lafaz kufur, lafaz-lafaz yang takabur. Maka itu pun selalu bentuk ujian juga, iaitu ujian nikmat harta. Maka ujian ilmu di sini, ramai yang melihat perspektif Nabi Musa yang sombong berhadapan dengan Khidir yang rendah diri. Hatta golongan sufi tarikat yang melampau ini akan melihat ini menunjukkan Nabi Musa sedikit lebih rendah daripada Nabi Khidir alaihissalam. La haula wala quwwata illa billah. Ini perspektif yang salah. Nabi Khidir tidak ada syariat, tuan-tuan. Tak diketahui dia punya wahyu itu banyak mana. Melainkan dia itu seorang lelaki yang Quran kata saleh. Dan nama Khadir itu tidak ada dalam Quran, melainkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya watak Khidir ni sebenarnya tak penting pun dalam kisah ni. Yang lebih utama adalah watak Musa alaihi salam. Sepatut kita analisis dan belajar betul-betul watak Musa. Bagaimana Musa dengan rendah diri bila Allah Ta'ala tegur. Dan kesalahan Musa satu saja. Bila orang tanya siapa yang paling alim, dia kata saya, tak ada orang lain dah. Dia kata tak ada dah. Sedangkan bila ditanya kepada Nabi Khidir kata, aku ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi yang dia tak bagi pada kamu. Dan kamu ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi yang aku tak ada. Sama saja sebenarnya. Jadi kalau Musa, itulah jawapan yang patut Musa sebut. Kalau Musa sebut dari awal, aku paling alim kerana Allah yang bagi ilmu tersebut. Dengan kehendak Allah, akulah orang yang paling ada ilmu wahyu. Maka tak ada masalah lah. Masalah Musa satu saja. Dia jawab, saya, pendek gitu. Nah, jadi adakah Musa menyombongkan diri apa semua? Sebenarnya tidak. Memang Musa sangat layak kata begitu di hadapan Bani Israel. Bani Israel dia Nabi nombor satu, apa masalahnya? Sebab itulah Khidir bukan Bani Israel. Kemudian ada Yusha' bin Nun yang menjadi peneman kepada Musa dalam perjalanan tersebut. Baik. Jadi perspektif ini saya melihat dalam perbincangan masyarakat Melayu kita ni duk start ataupun duk minat sangat dengan Khidir ni. Dia punya minat pada Khidir ni lain macam. Sampai berjumpa lah, mari duduk di tiang masjid dia lah. Macam-macam lah klaim-klaim. Surau kita ni pun nak famous mudah je. Bagi tahu Nabi Khidir mari duduk semai hajat malam-malam. Selesai masalah. Itu saja. Ni tiang ni lah tempat Nabi Khidir duduk. Sandal lepas dia semua. Nak buatlah video TikTok sikit. Jadi tak ada faedah. Saya sampai geram, tapi tak bolehlah kasar lah bunyi. Sebenarnya keberadaan Nabi Khidir alaihissalam bukan satu kepentingan, tapi dia watak sampingan dalam kisah Musa dengan Khidir. Watak utama adalah Musa alaihissalam. Betapa Musa walaupun berjanji dah dengan Khidir agar tidak bertanyalah begitu begini, dia pun kata, tapi di awal perjanjian Musa tidak diberitahu bahawa benda yang Khidir buat akan melanggar syarat. Maka Musa setujulah, ingatkan biasa-biasa, tiba-tiba langgar syarat. Langgar, dia pun terkejut lah. Lagu mana ni? Dia tanya. Jadi sikap itu sebenarnya perlu ada pada diri kita. Sifat kritis, sifat bertanya, tidak duduk diam saja. Itulah yang patut ada pada kita hari ini. Untuk selamat daripada ad-dajjal min ad-dajajilah. Dajjal-dajjal kecil yang mewakili sifat dajjal besar. Pendusta-pendusta atas nama agama. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala, maka pada saya naratif ini perlu dikembangkan, supaya tidak lagi orang Melayu kita duduk terpasung dengan Khidir. Hatta khilaf Khidir ni seorang Nabi ke, seorang lelaki soleh tok wali saja ke, ataupun ada pandangan minoriti lagi kata malaikat. Itu tak masuk lagi yang berpegang bahawa hidup sampai hari ni boleh dijumpai oleh orang-orang tertentu. Siapa dia? Tok guru dia, tok nyang dia, dia jumpa Khidir. Nah, itu tak masuk lagi ainul hayah. Ma'ul hayah, bukan ainul hayah. Ma'ul hayah. Air kehidupan. The fountain of apa tu? The fountain of life.
Dalam cerita apa nama? Pirate Caribbean. Ada. Pirate Caribbean ada. Dalam cerita apa nama, dulu tu apa, bukan Harrison Ford. Allahumma sallam, tak ingat. Ni cerita Indiana Jones. Nah, nak cari ain apa nama, Ma'ul Hayah, the fountain of life, kau apa nama tu. Nah, nak hidup selama-lamanya, dah seumpamanya itu. Jadi dikatakan Khidir alaihi salam ni dah minum air itu dan boleh hidup sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita kena moving forward lah. Kena bawa orang Melayu ni tinggal benda lagu tu. Islam bukan agama mistik. Kenapa yang datang wacana tentang mistik ni? Mistik. Sedangkan mistik inilah yang merosakkan agama Nasrani sehingga mereka mempertuhankan Isa Al-Masih. Mistik inilah yang akhirnya merosakkan Yahudi hingga menjadi agama syirik dan akhirnya menjadi agama yang mengagungkan Kabbalah, mereka punya sihir dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, cuba kita tengok apa perbincangan tentang tahyul. Kalimah tahyul yang juga dieja dengan tahayyul ataupun takhayyul, sebenarnya takhayyul dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia pada asasnya mempunyai makna yang lebih kurang sama dengan khurafat dalam pelbagai aspek. Menurut Kamus Bahasa Melayu Arab Oxford cetakan ke-6, tahyul berasal dari kalimah khayal dengan maksud apa yang tergambar dalam minda seseorang mengenai suatu hal sama ada dalam keadaan sedar atau tidak. Tahyul juga diartikan dengan percaya kepada perkara yang mustahil dan tidak masuk akal atau percaya kepada sesuatu perkara boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada diri. Benda dalam kepala otak, benda dalam kepala otak kita lah, satu bentuk khayalan. Nah, khayal juga adalah kata serapan dan pinjaman daripada bahasa Arab yang berasal dari kalimah khayalun, yang kemudian jika diterjemah dalam bahasa Inggeris adalah fiction, rekaan, atau sudah dimelayukan sebagai fiction. Fiction menurut Encyclopedia Britannica melibatkan kesusastraan, literature created from the imagination, not presented as fact. Thought it may be based on a true story or situation. Maksudnya cerita rekaan yang diceritakan balik, direka balik, kadang-kadang based on true story, tapi diceritakan dengan tokok tambah untuk menyedapkan cerita tersebut. Type of literature in the fiction genre include the novel, short story and novella. Apa yang lebih menarik adalah asal kalimah fiction adalah daripada kalimah Latin fictio, yang bermaksud the art of making, fashioning or molding. Menurut sebuah latihan ilmiah, tahyul adalah sebahagian daripada khurafat. Cumanya tahyul lebih berkaitan dengan punca dan kesan terhadap psikologi akibat membesar dengan persekitaran yang penuh dengan elemen khurafat itu sendiri. Ya, pemikiran tahyul muncul dan mendasar dalam minda masyarakat Melayu Islam kerana banyak khurafat tinggalan tamadun. Kerana banyak khurafat-khurafat yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita, akhirnya meninggalkan kesan tahyul, pemikiran tahyul dalam pemikiran kita pada hari ini. Jadi benda ni bukan sehari dua, benda yang diwarisi zaman berzaman. Sebab tu tanya hari ni, percaya pada hantu ke tidak? Percaya hantu. Walaupun tanya tak ada hantu, dia kata, yalah saya pun tahu tu jin iblis. Tak apa tu guna hantu tu? Tak apalah, samalah tu. Dia kira nak guna hantu juga. Kita kata tak, hantu ni konsepnya lain. Hantu ni roh orang mati yang su'ul khatimah, maka jadi hantu, tidak boleh reinkarnate balik. Itu dalam agama Hindu dan Buddha. Sebab tu cerita hantu, filem-filem hantu ni paling banyak di negara-negara yang agamanya Hindu dan Buddha. India, China, Jepun, macam mana lagi, Kemboja, apa semua, termasuklah Malaysia kita ni, Indonesia. Banyak hantu. Sebab apa? Sebab budaya kita adalah orang mati, tiba-tiba roh dia boleh jelma jadi hantu. Su'ul khatimah tadi tu. Mari Islam ajar siapa yang mati, apabila tak bayar hutang, maka ada hadis, maka rohnya tidak diterima bumi apa semua bergantung, itulah jadi hantu pula tu. Dia nak kaitkan juga perkara tersebut. Nah, itu tak termasuk lagi apa dia? Malam Jumaat. Nah, malam Jumaat ni nenek dia kata,
dapur, nasi di dapur tu tinggal lah sikit. Kok Tok Wan kamu balik malam ni. Tengok-tengok esok habis sungguh nasi. Aku dah cakap dia balik semalam. Yang makan tu duduk senyap. Aku makan semalam. Jadi benda-benda begitu masih ada. Termasuklah kefahaman contohnya terhadap ayat apa dia? Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, maka disebutkan tanazzalul malaikatu warruh, diturunlah tanazzalul malaikah, maka malaikat-malaikat pun turun. Tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh pun turun juga. Dia kata ruh situ, tengok ruh orang mati lah tu. Balik cari dia punya anak cucu duk buat apa. Kita kecil dulu jam betul juga ni. Tapi niatnya bagus, orang tua kita ni nak nasihat lah, nak suruh buat amal ibadah malam Jumaat, jangan nak buka TV. Kita kata apa tak boleh bukanya TV 1 Forum Perdana Ehwal Islam. Maksudnya dia nak suruh kita fokus tu lah, duk buat amal. Betul, tapi kadang-kadang dia mari dengan reka cerita tadi tu, roh mari tengok, sedih dia. Tengok cucu tak buat gapo, duk tengok TV, sedih lah tu. Tapi lama-lama dia jadi satu kepercayaan. Roh tu boleh keluar daripada kubur, pergi duk ziarah rumah orang sakit apa. Dia balik rumah sendiri apa semua. Di Sabah, Sarawak tak tahu. Di Sabah ada kawan saya bagi tahu, lepas kematian berlaku, tanah dikubur, maka ahli keluarga ni akan buat sangkar di rumah. Dia cari bucu. Bucu tu dia buat macam rumah kecil itu sangkar. Maka kalau tanya kenapa tu, nanti roh tu balik dia duduk dalam tu. Kata sudah. Ni dah Islam lah ni. Ni dah ada keluarga Islam, dia campur-campur lah kan. Dia sinkretis tu kuat lagi. Itu saya kata Sabah Sarawak ni perlukan Syekh Muhammad bin Wahab lah. Baru bersih sungguh. Kalau tidak kat lagu tu lambat lagi lah. Boleh lah, tapi campur ada tu kuat lagi. Baik. Allahu Akbar. Baik, katanya lagi apa dia ni? Kemudian kita tengok mistik pula. Ni pun menarik ni. Mistik atau juga dieja dengan kalimah mistis, menurut kalimah Dewan edisi keempat, bersifat mistik, mengandungi mistik atau unsur-unsur gaib. Asalkan perkara gaib dianggap mistik. Kita orang Islam, bila gaib, itu semua adalah ciptaan Allah lah juga, alam gaib. Dan kita orang Islam wajib beriman kepada alam dan makhluk gaib. Tetapi dengan syarat, segala makhluk dan alam gaib itu mesti ada sumbernya hanya daripada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang mistiknya? Sebab tu saya kata Islam bukan agama mistik, Islam agama wahyu. Apa yang mari pemikiran mistik ni? Ni begini, begini. Tak ada dalam Islam itu. Kita umat Muhammad, bukan umat Khidir. Khidir mistik. Khidir dilibatkan dengan kemistikan. Kita umat ilmu wahyu, bukan umat ilmu ladunni. Lah. Adakah di akhirat kelak kita cari Khidir untuk dapatkan syafaat? Tidak. Hal ni perlu diberitahu oleh geng-geng kedai kopi ni. Yang duk mencari Khidir di kedai-kedai kopi ni. Mereka ni dengan kode kat berair mulut lah. Lepas Quran hadis depan dia tu buat tak tahu. Ni kode punya bekas tapak kaki ni. Naik angin selalu. dia punya syok lain macam selalu. Ni karut pemikiran ni tuan-tuan. Saya bila kita dah tulis, bila kita baca balik, ada maklumat baru, sentiasa benda baru muncul untuk nak faham masalah orang Melayu ni lah. Kenapa yang semaya bel tak tinggal tapi duk mengarut lagi kepala otak ni? Semaya bel tak tinggal, karut lagi khurafat pemikiran. Semaya bel punyalah sempurna, pergi haji, pergi umrah, apa karut pemikiran. Hebat sungguh. Pening kita mikir. Rupa-rupanya ada benda-benda begitu. Khadir antaranya. Konsep-konsep yang ada dalam hidup mereka tu, kepercayaan mereka tu masih lagi kuat. Saya buat search dalam satu website, sarjana-sarjana
orientalis lah, pengkaji daripada barat ni, dia bina satu Malay Concordance Project daripada University of Australia, ya. Jadi dia himpunkan semua karya-karya klasik sastra Melayu lama ni, yang bidang kajian saya teks yang saya kaji tu. Dia buh dalam tu dengan tujuan kalau kita nak cari teks berdasarkan keyword, kita akan dapat mudah cari benda tu. Jadi saya pun masuklah, nak cari apa? Khidir, Khidir. Khidir. Berapa banyak keluar? 1400 lebih. Bermaksud pengaruh konsep Khidir ni, tiba-tiba dia muncul dalam Sulalatus Salatin, tiba-tiba dia muncul dalam kisah ni, tiba-tiba dia muncul jadi tukang kahwin kepada Raja Sultan Melaka ni, tiba-tiba dia hidup sini. Tu ada. Sentiasa hidup watak itu. Watak itu sentiasa hidup sampai hari ni. Jadi jangan peliklah kalau kita jumpa orang yang memang bermati-mati percaya Nabi Khidir masih hidup, dan dia berpegang, ada orang yang dia percaya tok guru dia ke, ustaz dia ke, tok syekh dia ke, pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Sebab itulah golongan sufi tarikat tertentu ni, mereka tak ada masalah bila sanad tarikat mereka tu ada nama Nabi Khidir. Pada mereka apa masalah? Kita tengok jauh sanad ni, dan tiba-tiba ada nama Nabi Khidir, mari mana ni? Bagi dia tak ada masalah. Masa tu Nabi Khidir mari, apa masalah? Tu. Jadi benda begini tuan-tuan, orang Melayu tak bergerak ke mana lah. Memang duduk terpasung lagi pemikiran mereka dengan hal-hal yang khurafat begini. Baik, katanya lagi apa dia? Di kalangan masyarakat Dayak, Melayu memang dipercayai satu kaum yang memiliki kuasa mistik. Ini Kamus Dewa ni lah. Mistik pula menurut sumber yang sama, dikatakan berkaitan dengan suluk, tasawuf dan hal agama, dan dalam hal agama dan mistik. Keadaan gaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia, keanehan, keajaiban, kemistikan keadaan mistik. Tu dia. Last kali buat apa? Nak rasa mistik ni, nak rasa pengalaman yang luar biasa ni, seolah-olah masuk alam sebalik mata. Last kali buat apa? Bahaya ganja. Sebab tu Ibnu Arabi memang ada kritikan kepada dia, memang dia ni memang kaki ganja. Ini bukan satu fakta yang direka-reka, memang ada lah. Golongan-golongan ini bila nak mencapai tahap dia punya alam sebalik mata dia tu, tak ada cara lain dah. Nak bahagia teruk sangat. Nak bahagia gam isap gam teruk sangat tu. Jadi opium, apa nama, ganja lah, candu. Siapa selalu alas balik mata. Nah, lagi banyaklah alternatif pada hari ni. Daripada mereka itulah. Sebab tu ada golongan batiniyah ni duk kata untuk mencapai alam-alam ni lah, tahap tertinggi apa semua ni, antaranya melalui seks. Sedang bersama dengan perempuan, isteri ke lagu mana, tahap kemuncak tu alas balik mata. Gitu. Bincang apa ni? Kotor pemikiran mereka ini. Ni maksud lah. Kenapa nak kaitkan dengan masa itulah tahap tertinggi kita dalam pencarian dengan Allah Ta'ala. Baik. Nah, boleh ke buat air ke saya sikit? Clear pula. Air kopi ke apa ke? Panas sikit. Baik. Jadi macam-macam lah dia orang ni. Tak suruh baca Quran, tak berapa nak reti. Fatihah pun tak lepas kadang-kadang tu. Ya. Yang pasal Melayu orang Melayu tu kan. Okey. Dia kadang-kadang penggiat-penggiat budaya Melayu. Contoh wayang kulit mayang semua. Dia kata diharamkan sebab ada unsur-unsur khurafat lah. Betul. Kalau kita buang unsur-unsur tu dan kita praktikkan seni budaya orang Melayu. Betul. Nak identiti kita boleh. Baik, itu yang berlaku di Kelantan, kita ulah dah lama dulu. Macam DK Barat apa semua, satu masa almarhum Tok Guru Ni Aziz haramkan semua. DK Barat, Mok Yo, Menara, apa lagi, habis semua lah. Nasib baik Wabulai pun tak haram. Kalau Wabulai tu ada khurafat pun diharamkan. Isunya adalah bukan pada benda tu sendiri, tapi qarinah. Dia punya unsur-unsur sekeliling tu.
Dan bila diharamkan, marahlah penggiat-penggiat seni, tapi ditarbiyah. Tarbiyah beberapa tahun mereka makin faham. Isunya adalah dulu di Barat, bila nak mula perform tu ada ritual pemujaan. Kemudian dia punya di Barat ni, dia punya konten, dia punya dia punya lirik-lirik tu penuh dengan menyampun. Ada sama tak ada. Menyampun ni apa? Carut. Cerita pasal janda, cerita pasal macam-macam lagu dangdut hari ni lah, duk cerita tu, cerita ni. So akhirnya mereka mula faham. Benda-benda perkara-perkara itu mula dibuang. Pemujaan terhadap roh-roh dewa-dewa yang kononnya akan lancarkan perjalanan majlis mereka, mula dibuang. Jadi bila mula dibuang, lirik-lirik pun mula berubah jadi lirik yang bersifat bersifat kritik sosial, nasihat, apa semua gitu gini. Akhirnya haram tu dia tidak jadi haram mutlaqan lah. Dia jadi haram yang bersyarat, dan kita pun tidaklah endorse kata oh bagus dah, jadi sunat dah. Tapi dari sudut budaya masih ustaz buat lagi. Okey. Dak dulu di Barat ni Ustaz Mas, dulu lirik dia penuh dengan lirik menyampun. Menyampun bahasa istilahnya nyapung. Nyapung ni itu carut lah, carut. Memang carut dahsyat punya ni. Bini dua lah, bini tiga, anak tak ada besar, nak boleh orang lain pulak lah, macam-macam lah. Kita sampai ingat dah dengar. Jadi bila ada perubahan-perubahan tadi tu, alhamdulillah mula ni. Termasuklah Mak Yum Menara dikit, termasuklah di Terengganu apa dia? Ulit Maya apa semua. Jadi hari ni semata-mata dipersembahkan sebagai persembahan kebudayaan. So isunya bukan lagi dari sudut akidah, dari sudut fiqh lah. Tapi nak kata sunat okey dah, kita pun tak kata. Cuma dia tidak lagi sepada isu akidah dah. Dah. Jadi dipersembahkan apa semua dengan keadaan yang sesuai lah, dan seumpamanya. Baik. Ya jadi masalah sebab bila buat tu ada i'tiqad, keyakinan. Buat tu contoh ulit maya apa dia? Buat tu kalau tak buat ni, padi kita tak jadi tahun ni. Tak boleh lah begitu. Itu dah ada keyakinan, i'tiqad tu. Kalau tak buat ni begini. Lepas tu tiba-tiba buat jadi sungguh. Cakap dah. Lepas tu kena buat, dia tak tahu. Punah tuan-tuan. Memang bahaya. Dah macam buang apa baju buruk atas apa nama atap ni lah. Dah musim terkujuh, hujan. Dianya nak nikah. Anak dia nak kahwin. Buat majlis, temanya apa dia? Tema tu tengah-tengah Tasik Titi Wangsa tu. Musim terkujuh, dah ke pening. Sudah. Dah tahu dah musim terkujuh, carilah dewan tertutup. Kenalah berstrategi. Waktu duk risau. Macam mana nak buat ni? Orang tua-tua kata kena lempar apa? Ambil baju buruk. Kalau molek sependa. Lagi mujarab. Kalau ekstrim sangat sependa, carilah baju-baju buruk pengantin tu. Ambil lempar. Siapa yang kena ni? Guru kita jugalah, malah sebutlah nama. Habis dia lama lepas dia kahwin tu, tiba-tiba satu hari ribut yang kuat di rumah dia, jatuh baju tu. Dia kata, mari mana baju ni? Patut dia cari lama dah baju t-shirt dia suka pakai tu, tak jumpa. Tanya mak dia pun mengaku. Kata bukan mak dia lah. Rupanya ada ni lah anak beranak lah, mak cik jauh-jauh ni. Penasihat tidak bertauliah ni. Kadang-kadang tu mari, benda elok dah, mari hak ni kan. Kena lagu ni. Nah, dia macam-macam lah. Jadi benda itulah yang perlu kita fahamkan dalam masyarakat kita ni. Baik, katanya lagi di sini, menurut Cambridge Dictionary, mystic bermaksud a person who tries to communicate directly with God or other forces controlling the universe. Percubaan untuk berkomunikasi secara terus kepada Tuhan. Kerana dalam budaya agama lain tak boleh direct. Kita pula Allah Ta'ala kata faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa pada aku direct, aku mustajabkan. Bagi agama-agama lain, direct dengan Tuhan ni satu benda yang dia tak layak.
Jadi perlukan perantaraan. Siapa? Padri, dia punya apa nama, pendeta dan seumpama. Ya, sebab mereka ni low class, ordinary people. Dia kena ada orang yang special ni, supaya mereka jadi perantara di antara mereka. Dan itulah yang berlaku itulah yang berlaku kepada kafir Quraisy yang menyembah berhala. Bukanlah bermaksud mereka tak percaya pada Allah sebagai pencipta, ya. Mereka kalimah Allah Abdullah, mereka bersumpah dengan wallahi, dah ada dah. Sebab itu agama awal Nabi Ibrahim Ismail AS. Tapi kemudian mereka dikelirukan dengan fitnah ataupun ujian dengan berhala-berhala. Dan berhala ini namanya pelbagai. Lata, Manata, Uzza dan seumpamanya itu sebenarnya adalah manifestasi orang yang sudah mati. Jadi minta pada patung ni sebenarnya adalah minta pada roh si mati, dengan keadaan yakin bila kita minta kepada duk puja nama dia, duk puja dia apa semua ni, dia lagi menyampaikan pada Allah Ta'ala. Jadi apa? Iaitu yang kita risau, orang yang terlalu bermudah dalam kaedah tawassul di kubur orang mati, yang dianggap wali dan seumpamanya. Dengan pelbagai alasan. Tok wali ni lepas dia mati, dia tak sibuk dah, maka dia ada banyak masa nak tolong kita. La ilaha illallah. Apa tok wali tu confirm masuk syurga ke? Tak ada tok wali confirm masuk syurga, tuan-tuan. Yang confirm masuk syurga ni para nabi dan rasul dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada pun wali-wali Allah, ulama-ulama besar, semoga Allah Ta'ala kurniakan mereka syurga belaka. Tapi dari sudut hitam putihnya, kita tak boleh nak kata confirm ni. Tak boleh begitu. Ni minta begitu. Alasan pelik-pelik alasan dia tu. Jadi wali-wali Allah boleh takbir alam ini. Macam CEO Maybank dia takbir ha ilaha illallah. Kita pun dia ni. Segar ke tidak tak tahu ni. Punyalah dia nak kepada wali. Dan contohnya wali yang disebut ahli naubah dan seumpamanya itu. Makhluk Allah ni pertama manusia, kita lah. Yang kedua jin, syaitan, iblis. Kemudian malaikat daripada cahaya. Jin, iblis daripada jin. Jin itu daripada mimari jin minnar. Dan manusia min turab wa min tin dan seumpamanya. Daripada Adam alaihissalam. Ahli naubah ni kategori mana, tuan-tuan? Ahli naubah ni, tok wali yang namanya ahli naubah ni kategori mana? Payah nak jawab tu sebab tak ada kategori. Cuma adalah seorang sahabat saya, Dr. Khairul Nazri ni, dia kaji tentang roh dalam Quran dan Sunnah. Dia kata golongan wali-wali ni diangkat lepas mereka mati dalam kategori roh yang ada kuasa. Mula ada kepercayaan bahawa roh ni bila selepas dia mati masih ada fungsi dan ada kuasa. Dan ini bukan agama Islam punya ajaran. Ini relatable dengan agama-agama ancient lah, agama-agama kuno. Khususnya Hindu dan Buddha. Khususnya Buddha. Dan juga golongan ahli falsafah yang mereka percaya bahawa alam ini qadim dan kalau dalam Hindu dia ada Brahma dengan Atman, konsep Brahman dengan Atman. Alam ini berasal daripada satu titik, berkembang, emanates, berkembang. Jadi daripada yang berkembang tu dia nak balik semula. Brahman, Atman ni nak balik pada Brahman. Sebab itulah kena bersuluk ataupun kena yoga. Kena duduk baca nak cari inner strange untuk nak cari balik, nak kembali kepada sumber asal kita, Atman dengan Brahman. Konsep itu bukan konsep baru. Memang ada. Ustaz Ahmad Ikram dalam banyak buku dia ada membicarakan hal ini dengan mudah, dengan bahasa mudah, walaupun sebenarnya perbincangan ini cukup philosophical sebenarnya. Jadi sebelum Greek Rome kuno ni, Plato, Aristotle, apa semua ahli falsafah ni, Hindu di tanah Indus lebih lama lagi. Hatta konsep-konsep Zeus, dewa-dewi Rom, sebenarnya diadaptasi daripada konsep dewa-dewi Hindu. Segala-galanya bermula daripada tanah Indus. Itu.
Jangan main-main. Sebab itulah mereka duk berasa mereka tu hebat. Memang betul lah. Kebanyakan agama segala apa pun memang berpunca daripada situ. Berkembang. Nah. Baik, jadi Islam mari untuk membetulkan keadaan itu. Ya, kamu kena beriman, percaya pada makhluk gaib. Ada. Tapi syaratnya makhluk dan alam gaib sebagaimana yang termaktub dalam Quran dan Sunnah, dan SOP-nya kena ikut SOP Quran Sunnah, bukan buang langsung. Macam barat bila mereka experience dengan kekarutan kekarutan bidang khurafat tahyul apa semua ni, mereka punya gereja terlalu mengongkong itu, respon kepada itu, jadi respon oleh Martin Luther King dan seumpamanya itu, hingga nak buang langsung. Itu menyebabkan jadi sekular liberal apa semua lah. Jadi tak percaya langsung pada ruh, pada malaikat, pada Tuhan apa semua. Jadilah atheism apa semua gitu gini. Itu respon kepada punyalah karutnya gereja mencengkam dari sudut benda-benda khurafat tahyul ni. Islam tak begitu. Islam kata ya, alam gaib ada, tapi pencipta alam gaib ajar kami yang jin ni lagu ni. Tak adalah hebat sangat. Cumanya dia adalah kelebihan tertentu. Cuma cara nak berlindung daripada dia begini. Dah ada dah. Jadi apa yang mistiknya? Sebab tu saya kata Islam bukan agama mistik. Islam agama wahyu. Kita umat ilmu wahyu, bukannya umat ilmu laduni. Tak. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khidir alaihissalam. Itu benda yang perlu dibawalah di luar sana. Baik. Katanya lagi apa dia? Manakala sumber yang sama versi UK mentarifkan mysticism dengan the belief that there is hidden meaning in life or that each human being can unite with God. Tu dia. Boleh bergabung dengan kepercayaan bahawa ada makna yang tersembunyi dalam hidup, bahawa setiap manusia ni sebenarnya boleh bergabung dengan Tuhan. Sebab tu kita tak setuju ya. Kita kurang setuju bila ada sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, non-Muslim, reverted Muslim ni, dia masuk Islam sebab kerana mimpi. Sebab apa masuk Islam? Mimpi. Ada orang mari dalam mimpi, ajak masuk Islam gini. Tiba-tiba dia dah masuk Islam, dia menghadapi kesukaran tertentu. Dalam mimpi dia, tiba-tiba Jesus Christ pula mari. Adakah ketika itu dia akan kata, Jesus Christ lah pula betul? Sebab tu tak boleh. Mimpi ni dijadikan sebagai, tapi ramai jugalah yang itu tu. Cuma bila masuk Islam tu okey, tapi kena cepat-cepat counter dengan ilmu asas akidah yang kuat dan seumpamanya. Kalau tidak, duduk sekejap, mari mimpi lain pula, tak ada apa. Masuk Kristian pula. Duduk sebentar, mari pula dewa, Ganesh ke apa ke, mari ajak, boleh. Nampak tak? Jadi spiritual experience dalam Kristian, mereka ada saints, Saint Augustine. Bila sebut saints ni sebenarnya wali lah. Status dia wali lah tu. Jadi saints ini ada pengalaman-pengalaman spiritual. Yang mereka akan kata bila aku duduk berseorangan, datang begini-begini cahaya bla 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 bla. Nak lebih kurang dengan dakwaan-dakwaan dalam Islam kita pun. Golongan-golongan sufi tarikat yang melampau ni. Duduk zikir situ, duduk dalam bilik. Kalau ikut kaedah biasa pun tuan-tuan. Ustaz Nur bagi tahu, balik ni kita duduk dalam bilik kita, kunci rapat, jangan bagi orang masuk, tutup lampu. Duduk situ. Jangan buka aircon, jangan buka kipas, duduk diam. Mana? Panggil kawan tu, marilah. Kalau kamu ada tunjuk. Mari ke tidak bagai tu? Mari tuan-tuan. Boleh tak makan? Buat tu dalam keadaan lapar dah pula. Jangan makan, boleh sehari dua. Marilah kawan tu. Sama ada ia adalah kerana kita berhalusinasi, lemahnya tubuh badan kita, adapun kawan tu mari betul-betul lah, jin lah. Tapi pada mereka-mereka ini yang datang tu, wali-wali Allah lah. Syekh Qadir Jilani lah. Nak power lagi, malaikat Jibril lalu. Itu saya cerita Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man cerita dalam, ada video dia tu.
Dia nak pergi jumpa seorang hamba Allah ni. Nah, orang rumah kata dia dalam bilik duduk suluk. Nah. Lama lepas tu dia pun keluar, tunggulah. Allah Datuk minta maaf lah. Saya tadi duduk ni, duduk berzikir ni. Allah sikit lagi nak bersalah dengan Allah tadi. Tu. Ni level mana ni? Ini level tidak kena kopi dah ni. Jadi apa yang mereka nak cari dalam hidup sebenarnya? Ajak mengaji Quran tak nak ni, ajak tadabbur Quran tak nak, melekeh ilmu ni. Ajak mengaji hadis lagi tak nak. Dia nak apa? Ilmu tadi tu. Ilmu direct. Nak. Allahu Rabbi ya Karim. Baik, katanya lagi apa dia? Manakala versi US pula, dia beza sikit. Takrif Cambridge Dictionary versi UK dengan US ni dia berbeza sikit. Sebab bahasa Inggeris ni dia ada latar belakang sejarah keagamaan mereka tersendiri. Sebab itulah bila perpindahan istilah tu kadang-kadang kita tak boleh guna suka hati. Contoh revolusi kita pakai. Revolusi tu dalam konteks sejarah, pemikiran, budaya dan keagamaan barat, dia ada istilah yang khusus. Dia ada latar belakang yang begitu sekali spesifik tentang revolusi. Nah, kadang-kadang kita guna secara mudah begitulah. Baik, kata yang versi US adalah apa dia? Mistik ni, the belief that it is possible to directly obtain truth or achieve communication with God or other forces controlling the universe by prayer and contemplation, i.e. serious quiet consideration. Lebih kurang lah. Maksudnya nak bercakap dengan Tuhan belaka ni. Dan mereka ni memang nak bercakap dengan Tuhan supaya Tuhan tu bagi sign kepada mereka, ya. Kalau banyak cerita-cerita Mak Saleh kita tengok ni, mereka cari Tuhan tu, mereka nak Tuhan tu tunjuk miracles, mukjizat lah, benda-benda khawarikul ada, karamah lah, benda-benda yang supaya mereka rasa oh Tuhan betul-betul ada. Maka mereka duk tunggulah Tuhan nak tunjuk apa pada aku ni. Kita pula ada satu lukisan bagus. Lukisan tu ada dua petak. Petak pertama ni orang tu duduk melihat alam lah, sungai, matahari apa semua. God, please show me the evidence. Maksud begitulah. Dia kata, Tuhan tunjuklah aku bukti keberadaanmu, gitulah. Dan dalam apa nama kolom ataupun gambar yang kedua tu, perubahan siang malam berlaku, dia masih tak jumpa Tuhan. Maksud apa gambar ni bagi tahu? Kamu duk tengok kejadian alam bumi duk pusing-pusing ni, tak ada nak fikir lagi kau bahawa benda tu tak jadi sendiri, ada kuasa yang maha hebat yang mengaturnya. Jadi cara kita cari kebenaran itu kadang-kadang kita nak benda yang secara zahir ni nampak magic lah, kadang-kadang sihir ke apa semua. Sebab tu golongan ni mudah kena tipu ni. Orang Melayu begitulah, pergi jumpa Tok Bama boleh masuk. Ada orang dia tak setuju saya guna istilah bomoh, kerana padanya bomoh itu lebih pada perawat. Saya pun tak tahu bomoh ni banyak kategori. Di Kelantan ni kalau bomoh ni tukang urut pun Tok Bama. Dia mengurut saja, tapi orang panggil Tok Bama juga. Tapi secara umum bomoh ni campur aduk lah. Dia ada satu istilah lagi, suangi dia panggil. Suangi ni bomoh yang memang guna sihir. Tu siapa guna suangi nak atas muka bumi ni? Biasa guna. Jadi bila pergi jumpa bomoh ni ataupun jumpa apa-apa yang bersifat luar biasa, orang Melayu dulu dia ada konsep sakti, hasil daripada pengaruh Hindu Buddha ni. Sakti, apa dia sakti? Benda luar biasa lah. Badang, kuring, artompe ke belakang. Artompe dalam cerita badang kita ni menarik. Kalau kita nak kata badang ni tubuh besar, ni tapi kuat. Hebat. Nah, dalam cerita lama kita tu, apa nama tu? Yang jadi tak ingat Tapi nak katanya badang luar. Sebab apa? Makan muntah hantu. Dia kata ni. Jadi lagu mana kena pakai ke? Kena pakai kalau jumpa. Haram weh. Muntah tu najis. Allah Rabbi. Tapi nak kata dia minat kepada benda mistik, minat kepada benda yang luar biasa ni memang ada dalam pemikiran orang kita. Bukan orang kita saja, orang lain pun dia minat.
kebenaran itu diukur pada keluarbiasaan itu. Jumpa orang boleh makan nasi 4 pinggan tanpa henti. Oh, hebat. Tu bukan hebat pelahak. La ilaha illallah. Tapi sebab luar biasa dia anggap hebat. Orang ni apa? Orang ni Allah. Tok guru kita ni hebat semua. Apa? Nikah pak. Senyap. Isteri-isteri tak kata apa. Oh, ni. Ada. Nabi tu isteri bergaduh bukan main. Ada sin-sin Ustaz Luqman Mukhtar ada sini lah. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Ustaz Luqman menunjukkan isteri-isteri Rasulullah penimpala juga tuan-tuan. Maksudnya Rasulullah manusia. Tak ada isteri dia senyap, tak kata apa. Itu menyebabkan kita boleh tiru Rasulullah tu, sebab Rasulullah mampu menguruskan apa semua itu gini. Tiba-tiba tok guru kita ni isteri senyap. Something wrong ni. Apa-apa pakai barang. Guna jin. Patutlah. Tu. Dah. Dah. Benda-benda begitulah. Tapi kita ni tengok orang ni kebar. Oh, tok ayah ni kebar ni. Begini. Kebar-kebar mati dah, tak ada apa. Lepas tu duk ilmu kebar lah, parang terbang lah, begini. Kena jajah hampir 400 tahun, 500 tahun. Menyebabkan kita terfikir, mana segala parang terbang, segala kekebalan dulu ni. Nak kebal lagu mana orang mari dengan meriam? Orang mari dengan meriam dengan senjata. Lepas tu strategi. Sebenarnya Melaka zaman tu hebat dah tuan-tuan. Ada rentaka, senjata api, meriam apa semua banyak. Kita budak buku sekolah tu tak betul tu. Pekaji-pekaji semasa membuktikan daripada sumber Portugis sendiri. Mereka rampas berpuluh-puluh meriam. Zaman tu Melaka dah hebat dah. Kota yang begitu hebat di dunia. Kita duk bayang Portugis mari, duk berlawan dengan lembing lagi. Oh, mengarut molek. Nak kata orang Melayu dulu zaman tu hebat dah sebenarnya. Cuma kalah tu, dan peperangan yang berlaku bukannya seminit dua tu. Ni seolah-olah mari juga, pom, okey benar. Tak, seminggu punya cerita. Ni tahan, selap Melaka. Portugis tahan, kiri kanan, jangan ada bantuan masuk. Lepas tu dalam, hantar perisik daripada dalam. Dan ada pengkhianat daripada dalam. Membocorkan rahsia di mana spot yang paling lemah apa semua itu begini, barulah Melaka jatuh. Bukannya mari okey tembaklah lepas tu benar. Mudah sangat tu. Itu saya duduk belak-belak balik. Tidak sebegitu, banyak faktor tu. Tapi nak katanya tapi kita masih dibawa ataupun dimasyhurkan tentang kelebihan-kelebihan tadilah. Kebal, boleh terbang, parang terbang, itu terbang, ini terbang, dan akhirnya tidak ada manfaat sangatlah kepada umat kita. Baik, lagi sekali. Satu maklumat yang menarik daripada laman Merriam-Webster pada bahagian History and Etymology for Mystic, Middle English mystic, open to symbolic or spiritual interpretation, borrow from Latin mysticus, of secret rites, secret, borrow from Greek mysticus, from mystes, person initiated into a religious cult, probably from myth, varying stem of mien to close shut, of uncertain origin, icos, bla bla bla. Manakala Britannica English Arabic translation menterjemahkan mistik kepada kalimah zahid, sufi, batini. Tu dia. Adjektif ataupun kata nama. Manakala noun, mutasawwif, zahid, taqi. Nampak? Jadi memang Barat bila menterjemahkan the mysticism of Islam, mereka maksudkan adalah Sufism. Tapi bermaksud Sufi dalam perspektif mereka, dan sebahagian daripada Sufi ni memang duk bincang benda-benda pelik lagu ni lah. Benda-benda sebab tu bila kita perhati balik, para pengkaji dalam bidang tasawuf ni mereka bagi dua, tasawuf falsafi dengan tasawuf sunni ataupun tasawuf akhlaqi. Buya Hamka tulis tasawuf moden. Bila baca balik, ingat kau duk bincang benda-benda pelik-pelik, dah bincang pasal mencapai bahagia dengan tazkiyatun nafs ataupun zuhud,
jaga hati, jaga jiwa, begitu saja. Dan itulah sebenarnya sufi dalam arti kata yang asal pada Quran Sunnah itu. Cuma istilah sufi itu tak dipakai lah zaman Rasulullah. Mereka pakai pada tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus ataupun zuhud. Nah, zuhud dan seumpamanya. Ar-riqaq, ketenangan jiwa dan seumpamanya. Baik, laman yang sama juga mentakrifkan mysticism sebagai the experience of mystical union or direct communion with ultimate reality reported by mystic. Dan yang kedua, the belief that direct knowledge of God, spiritual truth or ultimate reality can be attained through subjective experience such as intuition or insight. Nah, katanya boleh ilmu laduni lah ni. Benda-benda boleh ilmu direct ni. Saya tak mengaji mana. Duduk saja mari. Nah, tutup sekolah lagu tu tuan-tuan. Nah, tanpa kita menafikan Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham setiap daripada kita ada. Allah Ta'ala bagi adalah kadang-kadang tu. Nah, Allah Ta'ala bagi ilham pada kita. Tapi kemungkinan juga ilham itu datang daripada iblis, laknatullah. Lintasan-lintasan hati dia panggil khatir. Khatir ni apa nama, lintasan hati lah. Nah, baik, katanya lagi di sini, tengok bawah tu lah. Ironinya kebanyakan daripada ta'rif mistik ini berbeza dengan konteks kefahaman mistik dalam saiki ataupun cara fikir dan faham orang Melayu Nusantara. Apa yang kamu Dewan Bahasa keempat takrifkan mungkin paling dekat dengan kefahaman tentang mistik di alam Melayu, iaitu keadaan gaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia, keanehan, keajaiban, kemistikan, keadaan mistik. Sebab tu saya kata Islam tak ada benda mistik ni. Alam gaib dalam Islam menurut Quran dan Sunnah jelas. Kita ikut apa SOP Quran Sunnah, tak ada mistik-mistik dah. Apa yang mistiknya? Oh, mistik apa dia? Masuk dalam kubur jadi mistik. Tak mistik, jelas dah. Masuk dalam kubur, tak kena cara kiak. Kena cara ar-radatu min riyadil jannah. Apa mistiknya? Nah. Oh, kalau ni nanti tak ada, jelas. Bila dah mati, roh pergi ke alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jelas, tuan-tuan. Bermaksud masalah kita hari ni yang masih lagi duk mengarut banyak ni apa dia? Tak faham SOP, kaedah kepercayaan kepada alam dan makhluk gaib betul-betul ikut panduan Quran dan Sunnah. Itu saja isu dia. Yang duk kena tipu kotak bomo, yang kena itu apa, itu saja punca sebenarnya. Kalau faham yang ni selesai masalah. Selesai banyak masalah. Baik, seterus kita pergi sikit lagi. Ini kerana apabila disebutkan tentang mistik biasanya dikaitkan dengan fenomena gaib dan ajaib di mata mereka. Cuba lihat bagaimana penulis buku Mistik Alam Melayu, Naim Tamjiz ni membahaskan isu ini melalui data-data yang beliau soroti daripada karya para orientalis. Sebagai contoh, R.O. Winstead. Ini antara pentadbir British yang datang, tapi bukan sekadar menjadi pentadbir, tapi kemudian mengarang banyak buku-buku tentang, dia buat catatan pasal sihir, pasal orang Melayu punya bomoh, pasal budaya itu ini, dan begitu banyak sekali. Antara karyanya adalah seperti The Malay Magician. Tengok, dia guna istilah magician. Sebab dia Mak Saleh ni dia dah belajar dah di sana. Di Oxford contoh ada di SOAS, School of Oriental African Studies, ditubuhkan untuk melahirkan pegawai-pegawai yang kemudian menjadi pegawai di tanah jajahan mereka. Dalam keadaan mereka mari tu dah tahu dah bercakap bahasa Melayu kalau nak mari ke dalam Melayu Sebab tu Mak Saleh ni bila mari, dia bukan baru nak belajar alif bata ABC. Dia mari tu pandai dah tulis Jawinya, bercakap bahasa Melayunya. Dan bila dia mari tu dia tahu dah orang Melayu ni memang jadi mudah lembek tekak. Lagu mana? Dia mari rumah orang Melayu, buka selipar, naik atas rumah, makan nasi, selo sekali. Oh, lembek tekak selalu. Oh, tak ada lah, paling baik sekali atas muka bumi ni. Macam orang kita, YB bagi RM50 lah. Dia duduk kedai kopi, YB lalu. Nah, YB pun buka. Cermin gelap ni buka. Pak Mat, ramai-ramai tu tegur dia. Pak Mat. Oh, dia punya nilai macam tuan-tuan. Oh, macam mana? Sihat ke? Gini. Oh, ya. Okey, tak apalah, ambil bayar belakang RM50. Lebih ambil.
Dia akan ulai benda ni bukan 5 tahun lagi. Sampai mati dia ulai. Lepas tu YB tu menipu makan rasuah ke berapa tak apa RM50 ni. Ni punah sungguh. Allah Rabbi. Lo kelas sungguh. Apa itu katanya. Lepas tu dia cerita hak tu lah. Bila-bila dia cerita, oh baik YB tu baik. Padahal RM50 tu yang modal je. Dia pandai juga kadang-kadang. Oh tapi jangan. Kalau YB lalu kereta dia ni tingkat tak buka. Cermin gelap tak buka. Dia sopoh lain macam tu. Basah sungguh. Mentah-mentah kau jadi. dia marah bukan main lah. Jangan main. Sebab tu driver YB ni kena reti. Lalu kawasan kampung kena buka cermin. Supaya tahu, tak ada. Ustaz ada ke tu? Tak ada ustaz. Ustaz YB lah. Ada ke? Tak ada. Tak ada tak apa. Sebab kalau tutup tu ada, sengaja tak buka tegur. Tak ada apa. Payah cari makan lepas tu. Baik, seterusnya katanya lagi. The Malay Magician 1960. Shaman, Saiva and Sufi. A study of the evolution of Malay magic. Juga pasal sihir. Juga pasal amalan-amalan apa nama ni lah, orang Melayu ni. Dan juga Walter William Kidd berjudul Malay Magic being an introduction to the folklore and popular religion of the Malay Peninsula 1900. Ni semua buku-buku penting yang merakamkan hampir secara lengkap tuan-tuan. Walaupun ada orang tak setujulah, dia kata tengok percaya pada Mak Saleh. Mak Saleh bila tulis pasal bangsa kita, buruk-buruk saja. Dan kita pun setuju. Memang mereka ni ada perangai buruk, huduh lah. Mereka ni kan civilized. Kita ni barbarian. Ataupun dia panggil, dia ada 3, kalau Augusto Comte, apa nama dia panggil, sosiologis ni dia bagi manusia pada 3. Civilized apa? Mereka lah. Western people, civilized. Kemudian ada barbarian dan juga savage. Barbarian ni paling teruk lah. Kira pelanja bogel apa semua tu, barbarian teruk sangat. Kita tak. Kita ni di bawah jajahan dia savage. Bahasa sungguh. Jadi dia datang dia menulis perspektif lokal kita ini dalam perspektif dia, maka banyaklah benda tak betul yang perlu diperbetulkan. Itu kita tak nafi. Dan itulah yang dibuat oleh ramai sarjana-sarjana kita mutakhir ini, nak betulkan balik perspektif tentang hal ini. Tetapi dalam masa yang sama, ada pihak yang macam kita panggil apa ya? Kita panggil denial syndrome. Seolah-olahnya tak betul orang Melayu begitu. Tak ada benda buat-buat. Ni pun satu isu juga. Dia jadi tak boleh terima bahawa memang ada kelemahan-kelemahan tok nenek moyang kita yang perlu dibaiki. Sebagai seorang pengkaji apa semua, kita kena objektif. Yang baik, baiklah. Tapi yang mengarut khurafat apa semua, khurafat. Kenapa nak kata tak boleh begitu. Dan kita tak kata semua. Daripada 10 benda tu mungkin 3-4 saja yang kena baiki, yang bermasalah. Yang lain-lain okey belaka. Itulah. Tapi tak, orang kita ni kalau yang minat belah ni, dia jadi belah ni sangat. Kalau yang nak tengok benda buruk tu, dia tengok buruk saja. Tak, kita tak setuju ya. Sebagai seorang yang adil, kita kena melihat kedua-duanya itu. Akhir sekali ada satu buku sebelum saya tutup ni, yang bertajuk The Malay Sketches. The Malay Sketches ni penulisnya siapa dia ya? Swettenham. Swettenham ni lebih kurang ni jugalah sikit apa semua ni, mereka apa nama dia panggil pegawai-pegawai ni lah. Jadi dia mari, dia kata orang Melayu ni pada pandangan dia ada beberapa jenis lah. Yang dia perasan, dia kata orang Melayu ni pertama suka judi. Yang pertama suka curi. Yang kedua suka judi. Yang ketiga suka buat lari bini orang. Pemerhatian dia. Takkan kita nak setuju. Dia jumpa seorang dua orang yang jadi jahat macam tu, dia kata semua orang Melayu lagu tu. Mana boleh. Tok nenek moyang kita yang baik-baik ramai lagi. Tapi dia tulis begitu, jadi benda tu powerful. Benda itu sebarlah apakah mereka mana tidak anggap orang Melayu ni. Bahkan ada orang masih anggap orang Melayu ni duduk atas pokok lagi tuan-tuan. Bengong sungguh pun ni. Zaman internet dah ni nak. Tapi dah katanya ada. Sebab
duk baca tulisan-tulisan macam tu. Ya? Ya. Nah. Masa tu cakap pasal orang Melayu tak nak kerja, kata orang Asia akan kahwin dengan perempuan Melayu. Nah. Lepas tu ada Pakistan dalam grup international lah. Dia kata betul ke orang perempuan Melayu suka orang Asia? Orang Melayu, lelaki Melayu tak nak kerja. Sebab dia ambil pada ikut daripada Itu. Jadi tulisan mereka dalam bahasa Inggeris membawa konotasi tertentu lah di luar sana, ya. Tapi dalam kes tadi, bila kita selidik balik, kita boleh kata lagu mana. Betul. Kita pun kena akui lah, ada lah orang Melayu yang suka berjudi. Tapi ada dua jenis. Melayu ni ada Melayu bangsawan dengan Melayu marhain. Melayu bangsawan berjudi, Melayu marhain pun berjudi juga. Geng-geng penama British punya penama pegawai-pegawainya of course duk bergaul dengan bangsawan-bangsawan, istana apa semua. Maka bila berjudi, lainlah golongan bangsawan berjudi cara orang kaya lah. Itu yang bergadah habis tanah bini apa semua tu. Nah, judi guna pakau ke guna, yalah benda-benda yang modern lah kan. Tapi orang kampung judi guna apa? Belaga kespila. Belaga ayam, itulah. Judi lah juga, tapi cara belaga kambing, lembu. Ada. Joro apa? Esok Seman Kelantan punya novel tu, juara tak? Itu. Begitu juga dalam bab-bab yang lain tu. Cuma dalam bab buat lari bini orang ni, biasa marhain tak terlibat. Biasa yang buat lari bini orang ni bangsawan. Nah, dia nak bini orang, dia tak kira dah bini orang ke, anak orang ke, nenek orang ke. Dia bagi dia nak. Hatta setengahnya dikahwini dengan mewakilkan bangsawan ataupun raja konsultan tu, dia hantar keris dia je. Jadi Tok Qadhi ni, mufti kat zaman tu, bawa keris dia ni sebagai wakil nak menikah dengan pening sungguh tuan-tuan. Kalau perempuan tak hadir tu tak apalah, berwakil. Kalau yang dah engkau ni tak datang, macam mana nak kahwin tu? Tapi ikutlah muka raja. Zaman tu, zaman apa? Zaman kuasa mutlak kepada golongan bangsawan ini, ya. Dia baru lepas buat keris. Ni gambaran lah, nak gambarkan betapa zaman tu nyawa marhain ni tidak ada nilai sangat. Contohnya, tapi tak betul pun cerita ni, contoh. Dia baru lepas buat keris, dapat keris baru. Dia nak test keris ni tajam ke tidak. Ada marhain lalu, dia pun panggil, mari sini kejap. Zap. Tajam elok. Kawan tu berkelupur mati. Nak kata je zaman tu punya kawan tu mati, ni anak bini duk menangis-nangis, tak apa, ikut dia. Jadi banyak perspektif lah kita boleh bincang, ya. Tidaklah kita mengatakan sistem raja-raja Melayu ini satu benda yang bobrok langsung, tidak. Sangat penting dan bermanfaat. Tapi dalam masa yang sama, kehadiran British untuk bagi nafas baru dalam konstruk balik pun sebenarnya satu nikmat juga sebenarnya. Tak boleh nak kata ia satu mehnah semata-mata, tidak. Banyak juga manfaat sebenarnya. Wallahu a'lam, kita berhenti situ. Ada soalan ke? Moleknya tak ada macam biasa. Ada? Okey. Satu manhaj lah. Contohnya kita balik pada manhaj secara besar lah. Sebab kalau ikut sejarah explanation Islam ni, bila umat tu pegang dengan manhaj salah, dia akan berkembang lah. Maksudnya teriteri menelukan. Baik, dalam Islam ni secara jelasnya ada benda yang thawabit dan mutaghayyirat. Thawabit yang tak akan berubah sampai bila-bila. Tauhid, akidah, usul ibadah kita apa semualah. Mutaghayyirat, benda yang boleh berubah, tentang pelaksanaan syariat apa semua itu gini dan seumpamanya. Dan kalau ikut hadis Rasulullah yang berkaitan dengan perkembangan khilafah tu, bermula daripada khulafah ar-rasyidin gini, memang kita tak akan mampu dah untuk nak bersatu secara sungguh-sungguh melainkan ketika bila Al-Mahdi. Itu realitinya. Tapi of course lah, kita tak boleh lah, tak payahlah bergabung apa semua tu gini, ataupun berusaha untuk wahdatul ummah ni, tak ada. Tak, usaha itu kena ada lah, ujian untuk kita. Tapi dalam masalah kefahaman agama, itulah realiti yang sedang kita
hadapi. Maka kita kena sentiasa cari ruang untuk bersetuju atas benda yang kita boleh setuju, agree to disagree. Tapi pada benda yang boleh kita berbeza lah. Tapi yang tak boleh berbeza tentang tauhid apa semua, tu kita kena tegas lah terhadap perkara tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Macam kita ambil zaman Sayyidina Abu Bakar dia lawan dengan golongan lidah yang tak nak bayar zakat. Maksudnya kat situ kita boleh nampak pentingnya lawan orang yang dalam Islam dulu baru kita lawan dengan luar. Maksudnya kita nak tarbiah kita punya orang Islam dulu, baru kita tarbiah orang luar. Maksudnya memang kita punya agama ni fokus tu kita punya apa sendiri dulu atau nak kena sebarkan tanpa kita baiki umat. Dakwah ada dua, dakwah islahiyah dengan dakwah aqidiyah, tauhidiyah lah. Dakwah kepada non-muslim, ajak masuk pada Islam. Sebab itulah surah Al-Fath, inna anzalna iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan yang sebenar Islam bila orang bukan Islam berbondong-bondong masuk Islam. Itu parameter kemenangan Islam yang sebenar. Yang kita sekarang menang ni menang politik sebab kita ramai negara Melayu tu saja. Tapi kemenangan yang sebenar pada hakikat adalah non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Itulah kemenangan berdasarkan parameter surah Al-Fatih tadi. Baik. Tapi dalam masa sama, dakwah islahiyah. Ni pun penting lah. Macam kita dah buat hari ni. Dan Sayyidina Abu Bakar, menarik kalau entah dah itu sejam pula ni. Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang lembut, baca Quran, menangis apa semua tu gini. Dan kalau kita fikir balik, bila orang tak bayar zakat, orang tu orang Islam lagi. Sebenarnya dia boleh je pergi dakwah dulu ke, ajak dulu. Tapi kenapa terus dia ambil tindakan yang tegas? Kerana stand dia ketika itu bukan lagi stand seorang pendakwah, tapi seorang pemimpin. Bacaan politik beliau adalah mesej yang nak disampaikan oleh golongan yang tak nak bayar zakat ni. Bukannya kami tak mampu bayar zakat, tak nak bayar zakat, bukan. Kami tak setuju ataupun kami tak taat kepada kamu. Dan kalau Abu Bakar tak, kita kata, tegas dalam bab ini, ia akan merebak kepada klan-klan yang lain. Maka Abu Bakar terus isytiharkan perang dengan tegas, sebab sebagai mesej politik bahawa aku tak akan aku tak akan berkompromi dalam hal-hal sekecil ini pun. Kan ada, kalau kamu bagi seutas urat tali pun kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah, benda yang sama kamu akan bagi pada aku. Tegas. Saya duk baca kisah ni, pelik lah. Abu Bakar yang lembut hati ni tiba-tiba karakter berubah ni. Sebab dia nak jaga umat, nak jaga politik umat lebih besar lagi. Kestabilan politik itu lebih besar daripada sekadar tak bayar zakat tu. Zakat ni besar lah, rukun. Tapi sebenarnya boleh je pergi pujuk, bagilah bayar, buat apa. Tak. Sebab kalau dibiarkan akan jadi lebih teruk lagi. Tu. Jadi stand Abu Bakar telah berubah. Itu nasib baik Abu Bakar kalau Umar. Sebab tu zaman Umar dia tak ada cerita-cerita lagu ni. Zaman Uthman 6 tahun pertama tak ada masalah. Golongan munafik ni dah ada awal daripada zaman Rasulullah. Bila mereka kalah, Yahudi apa semua kena bunuh tu lagi habis. Mereka duduk di Yaman lah, dia apa semua tu gini. Abdullah bin Sabak kemudian tu. Jadi pada zaman Abu Bakar, mereka try lah. Try, garang juga Abu Bakar ni. Tak boleh buat apa. Masuk Umar lagi lah. Mereka senyap. Masuk Osman, berhati dulu. 6 tahun pertama, okey. Tak ada apa. Masuk 6 tahun kedua, mereka mula buat kerja. Nampak Osman ni boleh makan ni. Mula Sabaiyah, gerakan Sabaiyah bermula daripada Yaman apa semua tu gini. Akhirnya berlakulah fitnatul kubra di atas pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu cerita dia. Dan fitnah itu berkelangsungan sampai hari ni tak habis-habis. Sampai bila? Kiamat. Nah, pensyarah saya, pensyarah undang-undang,
Saya tanya doktor, kita negara ni umat Islam penuh. Kita punya perlembagaan apa semua pun Islam belakang tadi. Bila nak buat undang-undang Islam sepenuhnya? Maksud tu semangat nak buat undang-undang Islam lah. Dia kata ketika mana alam ini sudah berada pada tahap yang paling matang, dan ketika itu Al-Mahdi datang, dan insya-Allah kita akan melakukan bahasa sungguh. Dia pun tak ada jawapan. Wallahu a'lam. Okeylah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.